Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Nazir, yang saya kasihi Tuan Imam Barisan Ahli Tutan Kuasa Masjid Siti Alam, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dah masuk hari yang kedua daripada tahun baru 1445 Hijrah. Syukur alhamdulillah, menandakan usia kita semakin menjangkau dan mudah-mudahan usia yang berbaki ini kita dapat senantiasa berada di atas landasan yang benar, di atas landasan siratal mustaqim yang kita seringkali ungkapkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi bila masuk tahun baru ni, biasalah kita seringkali membicarakan tentang persoalan hijrah. Dan hijrah seperti mana yang kita sedia maklum, dia bukan yang kita fahami sebagai satu perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tapi saya suka membawa dalam tema kita yang kita bincangkan berkenaan dengan ajaran sesat ini adalah berkenaan dengan hijrah yang sebenar adalah meninggalkan dosa. Kita meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita meninggalkan sifat-sifat ekstrim yang pernah kita alami, tuan-tuan, yang kita lakukan. Kita meninggalkan segala sifat-sifat yang boleh memesongkan akidah kita, tuan-tuan. Itu sebenarnya sebab dewasa ini, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita digemparkan dengan berbagai fahaman ajaran sesat. Dan sehari dua ni tuan-tuan lihat kan, pelik biasa ajaran sesat ni, tuan-tuan, ajaran yang menyeleweng ni orang tak suka promote. Orang biasa buat secara sembunyi, tuan-tuan. Buat di tempat-tempat yang eksklusif, jauh daripada pandangan orang. Tapi baru-baru ni tuan-tuan lihat ada satu ajaran yang dinamakan ajaran sihab, tuan-tuan. Dia promote diri dia beramai-ramai lagi, anak beranak lagi, siap ta'aruf lagi, tuan-tuan. Nama saya bian. Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah Allah. Dia memegang jawatan Allah.
dengan penuh. Kalau tuan-tuan lihat kan, video tu berulang-ulang kali. Ini bukan orang nak provokasi tuan-tuan, bukan. Dia meyakini akan apa yang dia imani itu dan dia sampaikan kepada orang. Dia bukan satu video tuan-tuan. Benda ni dah berpanjangan semenjak 2 tahun yang lepas. Kita je yang tidak cakna. Cuma akhir-akhir ni mereka dah berani untuk mempromosi akan ajaran tersebut. Ini antara dalam kita sedang sibuk nak berhijrah, tapi masih ada lagi segelintir manusia yang sanggup untuk melampaui batasan-batasan, garisan-garisan merah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya anak tuan-tuan pun kan, Nabi Muhammad tu Allah ke? Ayah gila apa ke? Allah tu bukan Muhammad itu bukan Allah. Muhammad insan makhluk. Allah itu adalah khaliq. Benda jelas. Sebab tu kumpulan-kumpulan seperti ini tuan-tuan, dia sebenarnya kena terus tangkap tuan-tuan. Kena buat aduan, kena buat laporan. Kalau orang yang menghina Sultan Agung, kita boleh buat laporan. Ini kan lagi orang yang menghina Allah, yang luar daripada batasan seorang mukmin tuan-tuan. Tapi itulah kita orang Melayu kan, senyap kan gitu, relax kan. Sampai nak orang macam mana lagi tuan-tuan. Dia dalam di negara kita ni tuan-tuan, sesuatu ajaran itu hanya boleh dikenakan tindakan sama ada kalau ada fatwa yang keluar ataupun orang ramai, pakar ramai-ramai buat laporan. Jadi dia akan jadi satu kes polis tuan-tuan. Itu keadaan ni tuan-tuan. Jadi kalau ajaran-ajaran yang macam ajaran-ajaran yang pernah difatwakan sebelum ni kan, dia mengambil masa sebab dia tidak terang-terang. Dia kena diselidiki, kena disiasat. Tapi kalau dah sampai tahap berterus terang tuan-tuan, kumpulan-kumpulan seperti ini perlu digempur, perlu dijejak. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada penghinaan agama itu sendiri, ihanah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kenapa tuan-tuan berlaku perkara ni tuan-tuan? Dalam tak kala kita berhijrah tuan-tuan, dan hijrah yang sebenarnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah tu adalah perbuatan hijrah. Orang yang berhijrah kita nama sebagai al-muhajir, isim fa'il. Nama yang melakukan perbuatan hijrah tu kita namakan sebagai al-muhajir. Sabda Nabi sabda apa? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sabda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, orang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan rahimahumullah, setiap kali tahun baru tuan-tuan, kita kena muhasabah. Kita kena audit balik diri kita tuan-tuan. Sejauh mana dosa-dosa, kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia tuan-tuan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua-dua jalur ini kita kena lihat. Kesalahan-kesalahan ini perlu kita minta ampun. Kesalahan-kesalahan, lebih-lebih lagi kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita minta ampun, perlu kita istighfar, perlu kita kembali balik ke pangkal jalan, menyesali di atas apa yang pernah kita lakukan. Sama juga dengan kesalahan-kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan kepada manusia, perlu kita minta maaf tuan-tuan. Tak cukup yang kita insaf saja, perlu kita bagi tahu kepada dia, perlu kita jumpa dia, mohon keampunan, mohon kemaafan daripada beliau. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, wal muhajir man hajaral khataya wadh-dhunub, dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bila kita bicara berkenaan dengan kesalahan, kesilapan, dosa ni tuan-tuan, punca kepada segala dosa-dosa yang kita lakukan ini adalah daripada surah Al-Hijr tuan-tuan.
surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ni tuan-tuan boleh lihat pada ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42 tuan-tuan. Surah Al-Hijr di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, qala ya ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin, qala lam akun liasjuda li bashar khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minal mukhlasin minhumul mukhlasin, qala hadza siratun mustaqim, qala hadza siratun alayya mustaqim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 32 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam apps tuan-tuan ataupun dalam phone tuan-tuan, ataupun nanti balik rumah boleh tengok akan penafsiran ayat ini tuan-tuan. Punca segala dosa tuan-tuan, punca segala kemungkaran datang daripada ayat ini. Walaupun tuan-tuan biasa baca surah Al-Fat, baca, kita kan tuan-tuan suka baca surah-surah yang ada fadilat. Surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Waqiah, surah Dukhan. Kita bila kita, jiwa kita ni kan, bila baca Al-Quran nak yang fadilat, nak yang datang pahala. Tapi Quran ni tuan-tuan diturunkan surah-surah yang yang Nabi SAW susun tuan-tuan, 114 surah ni, dia bukan hanya kita baca tadabbur untuk dapat pahala. Dia juga dalamnya ada kisah yang ibrah-ibrah yang perlu kita ambil pengajaran. Antaranya surah yang kurang popular, yang jarang-jarang kita baca kecuali pada bulan Ramadan, itu pun ketika tadarus, iaitu surah Al-Hijr tuan-tuan. Surah ini pada ayat yang ke-32 tuan-tuan, seperti mana yang saya bacakan sebentar tadi, menceritakan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, di mana Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mahu sujud bersama-sama para malaikat di hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Lantas iblis yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang asalnya patuh dan taat pada Allah, tetapi kali ini bila diminta kepadanya untuk sujud, beliau kata, lam aku li asjuda li bashar, mana mungkin aku nak sujud tunduk kepada manusia. Khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, kamu cipta dia, kamu jadikan dia daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada lumpur yang hitam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perihal iblis ni. Iblis kata, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada bashar ini, daripada Adam ini. Kenapa kamu cipta aku daripada api, manakala kamu cipta dia daripada tanah liat? Mana mungkin aku sujud di hadapannya? Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kenapa berlakunya penyelewengan ini bukan kerana iblis tidak patuh pada Allah, bukan hanya iblis tidak mahu sujud pada Allah, tapi kerana kebongkakan, istikbaran, kerana sifat takabur yang muncul pada diri, pada dalam iblis ini, menyebabkan pada ketika itu dia tidak patuh dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim, maka kerana ketidakpatuhan kamu ini, maka kamu kena keluar
kamu dinyahkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka rajim, kamu direjam, kamu ni kalau dalam penafsirannya rajim ni bermaksud yang direjam, yang terkutuk tuan-tuan. Wa inna alaika la'nata, dan sungguhnya kamu ini ke atas kamu laknat ila yaum yub'atsun, sehingga hari dibangkitkan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Namun walaupun iblis telah dinyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah melaknati beliau sehingga hari kiamat tuan-tuan, namun iblis nak katakan dia ni makhluk yang macam mana sekalipun dia tetap taat pada Allah, cuma dia tak taat pada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, boleh tak kamu tangguhkan ya Allah, berilah penangguhan kepadaku ya Allah. Lantas Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, fa innaka minal munzarin, Allah izinkan beliau untuk ditangguhkan akan kematiannya. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kenapa iblis meminta tangguh daripada Allah? Kerana iblis ada misinya tuan-tuan. Misinya apa tuan-tuan? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Wahai Tuhanku, disebabkan kamu telah menyesatkan aku. Adakah pula dia kata Allah yang menyesatkan dia yang menyesatkan sendiri dirinya, tapi dia put the blame on Allah, na'udzubillah min zalik. Inilah kebongkakan iblis ini, sehingga beliau kata rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menghiaskan di hadapan makhluk ataupun hamba-hambamu ini dengan dunia yang merosakkan, yang akan melalaikan mereka. Wala ughwiyannahum ajmain, dan pasti aku tidak akan lepaskan mereka, aku tetap akan menyesatkan mereka bersama-sama denganku. Namun iblis iktiraf juga, tak semua yang akan sesat, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas saja, yang tidak akan terpedaya dengan tipu dayaku. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ini modus operandi syaitan. Syaitan ataupun iblis, iblis ni kalau kita lihat kan terjemah apakah makna iblis. Iblis ni sebenarnya asalnya adalah jin tuan-tuan. Asalnya jin. Sebagaimana kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu ayat yang pertama, tapi ayat yang sebelumnya dalam rangkap yang sama, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan tak kala diminta kepada para malaikat untuk sujud di hadapan Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ni? Kana minal jin, dia daripada kumpulan jin tuan-tuan. Dia bukan malaikat, dia daripada kumpulan jin. Dan masalahnya fafasaqa an amri rabbih. Kenapa dia jadi popular? Sebab dia telah menolak, telah mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, setelah berlakunya aku janji iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis tidak akan lepaskan manusia ini begitu saja. Dia akan la uzayyinanna lahum, dia akan menghiasi, dia akan pastikan, la wala ughwiyannahum, dia akan menyesatkan setiap seorang daripada hamba-hamba Allah ini, sehingga mereka semua terjerumus dalam lembah maksiat dan tercampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi termasuklah tuan-tuan mereka yang terjerumus dalam ajaran sesat. Jadi ajaran sesat ni asalnya orang yang nak menuju pada Allah, tapi terseleweng akan keimanan mereka, sehingga menyebabkan mereka ini melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah,
Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni adalah salah seorang daripada ulama besar tuan-tuan, daripada mazhab Hambali. Beliau telah merumuskan bahawa perancangan syaitan ni tuan-tuan, dia ada 6 kategori, 6 level tuan-tuan. Pertama sekali dia kata tipu daya iblis ni ada 6 level. Tipu daya iblis ada 6 level. Al-marhalatul ula yas'a ayyukaffiral insan aw yaj'alahu yusyriku billah. Level yang pertama ataupun kategori yang pertama tuan-tuan, atau lebih sesuai kita katakan martabat atau marhalah yang pertama, peringkat yang pertama, mereka akan cuba, iblis akan cuba, iblis dan syaitan akan cuba memastikan bahawa hamba-hamba Allah Ta'ala ini kufur pada Allah, dan sehingga membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percaya tak tuan-tuan? Itu antara kejayaan besar iblis syaitan ni tuan-tuan. Macam mana sekalipun dia akan pastikan tuan-tuan, kita ni semua tuan-tuan akan terjerumus ke lembah kekufuran dan sehingga membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan mudah mendabik dada. Tak mungkinlah kita ni, insya-Allah kita ni memang orang masjid kan, tak mungkin kita boleh kufur pada Allah. Dan tidak juga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat kan, sebelum ni tuan-tuan mungkin pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang lebar tuan-tuan. Hadis ni memang hadis yang panjang. Hadis yang panjang ni sebenarnya dia nak ceritakan tentang keadaan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah derhaka, ahli ibadat yang derhaka pada Allah. Hadis ni panjang, saya nak ringkaskan saja. Cukup panjang hadis ni, sampai 6 muka, 6 muka hadis. Hadis 6 muka tuan-tuan, cerita tentang kisah seorang Bani Israel, ahli ibadat daripada Bani Israel yang cukup taat pada Allah, yang cukup taat melakukan amal ibadah, tetapi akhirnya ahli ibadah ni tersungkur sehingga syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apabila dia telah melakukan maksiat, berzina, dan akhirnya wanita tersebut mengandung, lahirkan anak, nak menutupkan malunya, dia dihasut oleh syaitan untuk bunuh wanita tersebut. Dan bila bunuh wanita tersebut, dia pun menggelabah. Macam mana ni? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Akhirnya dia tahu orang yang dalam keadaan desperate ni tuan-tuan, yang mudah untuk terseleweng akidahnya. Lantas iblis pun ataupun syaitan memberi jalan keluar. Dengan kamu patuh dengan aku, maka dengan cara itu boleh menyelesaikan masalah kamu. Jadi ahli ibadat ni pun memutuskan hubungan dengan Allah dan meletakkan ketaatannya pada iblis, dan akhirnya iblis tu sendiri bara'ah, syaitan tu sendiri bara'ah, lepas diri daripada beliau, sehingga beliau terkontang-kanting tuan-tuan, jatuh syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, dia mati dalam keadaan syirik. Jadi nak katakan bahawa itu antara kejayaan iblis dan syaitan tuan-tuan, dalam mereka memesongkan akan akidah umat Islam. Sebab itu tuan-tuan kan, ramai ada juga orang-orang ahli ibadah yang boleh sampai ke tahap dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu kejayaan besar. Yang kedua tuan-tuan, kalau dia gagal nak mensyirikkan ataupun dia gagal nak mengkafirkan seorang mukmin tu, dia akan membawa kepada step yang kedua. Apakah step kedua ni? Marhalatul bid'ah, wa yakumu fi hadhil marhalah bi ja'lil insan yabtadi'ul bid'ata wa yutabbiquha. Gagal nak kafirkan orang, dia pun cuba dekati manusia ini dengan buat benda-benda bid'ah. Benda-benda bid'ah ni tuan-tuan bahaya. Nampak macam benda baik, tu saya katakan orang-orang ajaran sesat ni kan, yang termasuk dalam kumpulan ajaran sesat ni, matlamat dia tu baik, matlamat tu nak dekatkan diri pada Allah. Macam kumpulan tadi itulah ajaran sihat kan, matlamatnya baik,
matlamatnya tuan-tuan bukan dia kafirkan Allah, tidak. Bukan dia tolak Allah, tidak. Bukan dia tolak Nabi Muhammad, tidak. Tapi kerana dihasut syaitan ataupun dia tidak mendapat pedoman yang sebenarnya, terpesona dengan ajaran yang terpesong tu, sampaikan dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu memegang jawatan Allah. Kan? Apa dalil? Ada dalil tuan-tuan. Siap dalil lagi. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan jelas kan, ayat tu dah dibaca kan. Semua orang baca ayat tu tapi tak faham. Kenapa awak semua tak faham? Dia kata, fahamilah seperti mana saya faham. Katakanlah huwa tu sebenarnya bukan Allah. Huwa tu sebenarnya Allah Muhammad. Dia tu Allah Muhammad. Dia tu siapa? Muhammad tu adalah Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dan Muhammad menurut fahaman mereka ni, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak beranak dan tidak peranakkan. Jadi Muhammad tu tidak ada kemaluan. Nauzubillah min zalik. Jadi saya pun tak faham macam mana boleh dia. Tapi ini bukan, apabila dah ramai keluarkan kenyataan tu tuan-tuan, bermaksud ini adalah satu ajaran yang cukup tersusun tuan-tuan. Dia walaupun pengasas ajaran ini dah lari ke New Zealand tuan-tuan, tapi masih ramai lagi pengikut-pengikutnya berani untuk keluarkan kenyataan di FB tuan-tuan. Bermaksud apa tuan-tuan? Sebab bermaksud di sini ajaran ini memang dia sengaja diminta ahli-ahlinya untuk menzahirkan diri mereka dan menyatakan akan ajaran mereka. Jadi fahaman-fahaman seperti inilah yang dinamakan sebagai bid'ah. Bid'ah ni bukan hanya pada amalan tuan-tuan, yang lebih bahaya lagi, bid'ah yang boleh menyesat, yang boleh membatalkan syahadah kita, iaitu yang ada kaitan dengan fikrah, yang ada kaitan dengan kefahaman. Sebab tu bahayanya ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan. Nampak macam Islam, tapi sebenarnya dia membawa bid'ah-bid'ah yang boleh menjerumuskan akan penganutnya yang cuba nak mendekati fahaman ini kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga antara kejayaan iblis syaitan, cuba menumbangkan, cuba untuk menyesatkan orang-orang beriman dengan cara agama, tetapi cara agama ini tidak mengikut Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang belajar agama menggunakan akal, belajar agama jauh daripada apa yang Allah firman, jauh daripada apa yang Nabi tunjuk, kebiasaannya akan mudah terjerumus dalam bid'ah tuan-tuan. Dan bid'ah lawannya sunnah. Nak lawan bid'ah, kena berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Jangan mudah tengok je ada je benda-benda yang nampak macam agama, mempesonakan, kita terus pegang sampai kita tak pernah pun nak usul periksa betul ke tak betul, selari tak dalam Al-Quran, Nabi ada sebut tak benda ni. Itu adalah marhalah yang kedua tuan-tuan. Marhalah yang ketiga, bila syaitan gagal ataupun iblis gagal nak memesongkan dengan menggunakan bid'ah ni, dia akan membawa kepada peringkat yang ketiga pula, iaitu marhalatul ma'asi al-kabirah. Dia cuba untuk mendekati, melalaikan, cuba untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah Ta'ala ini melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni dosa-dosa yang sedia maklum lah tuan-tuan tahu kan, zina, minum arak, uququl walidain, derhaka kepada ayah mak, dan ini juga kadang-kala kerana tipu daya juga, ramai juga yang tersungkur sehingga melakukan dosa besar tuan-tuan. Auzubillah min zalik. Bila peringkat yang ketiga, iaitu dosa besar, dia gagal nak memperdayakan umat Islam, dia akan bawa pula ke peringkat yang keempat. Peringkat keempat apa tuan-tuan? Puan-puan rahimakumullah. Peringkat keempat ini adalah cuba untuk
melalaikan ataupun cuba untuk menghiaskan menghiaskan atau disebut kat sini kan sigaridz dzunub wa yaqumu bitazyinuha lahu wa yaqumu bitaqliliha wa tasghiruha lil insan fa in usima minha bada'a fi marhalatil khamisah. Peringkat dosa-dosa kecil, iblis akan mendorong manusia melakukannya dan memandang kecil akan dosa ini. Jikalau manusia okay, jadi ini kata dosa-dosa kecil tuan-tuan sehingga kan kita biasa tengok tuan-tuan dosa-dosa kecil ni kita alah dosa kecil aja tak apa, kita istighfar selesailah dosa tu. Tapi kita lupa tuan-tuan dengan berterusan kita melakukan dosa-dosa kecil juga tuan-tuan boleh menyebabkan kita terjerumus di marhalah yang ketiga tadi, boleh membawa kepada dosa-dosa besar. Sebab tu jangan, walaupun dosa kecil sekalipun tuan-tuan, jangan kita mudah, jangan kita biarkan begitu berterusan. Contoh kita melihat wanita yang tidak berhijab, kita tidak merendahkan pandangan kita, ataupun pandangan kita ni berterusan dengan, kita melihat dengan pandangan yang syahwat. Dosa kecil tuan-tuan tapi bila berterusan tuan-tuan, dia boleh membawa kepada dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu jangan pandang ringan dosa-dosa kecil, kerana itu juga merupakan antara belitan iblis, syaitan tuan-tuan. Dan apabila gagal tuan-tuan syaitan untuk menarik insan itu terjerumus dalam dosa-dosa kecil, maka dia membawa pula ke marhalah yang kelima, kategori yang kelima tuan-tuan. Tuan-tuan, iblis syaitan ni tak pernah kecewa. Dia gagal, tak boleh plan A, ada plan B. Tak boleh plan B, ada plan C. Tak boleh plan C, ada plan D tuan-tuan. Inilah kesungguhan syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Jadi dibawa kepada peringkat yang kelima. Peringkat kelima ni apa tuan-tuan? Ayushghilal insan bil mubahat bihaitsu yashghulul insan fayudhi'u awqatahu fil umuril mubahah. Dia cuba untuk apa tuan-tuan? Iblis akan berusaha menyibukkan manusia dengan hal ehwal yang harus, sehingga lalai dan habis waktunya dengan hal tersebut sahaja. Apa contoh? Contohnya kita kerja tuan-tuan kerja ni benda yang harus. Kita kerja, kita pergi ke pasar malam nak beli barang-barang keperluan harian, harus tuan-tuan Tapi apabila kita pergi nak dekat maghrib, masa nak dekat maghrib lah, baru orang rumah kita ajak pergi, bang kita punya lauk dah habis ni bang, jom kita pergi. Waktu dah nak pukul 7 tuan-tuan maghrib 7.30. Pukul 7 tu lah baru keluar pergi pasar malam. Pusing. Tak sedar tuan-tuan, dengar je dah azan isyak. Azan maghrib tu memang dia tengah sibuk dah, tak dengar. Baru tersedar, ya Allah, belum lagi sembahyang maghrib ni. Dalam bergegas nak pergi ke masjid, dah azan isyak tuan-tuan. Berdosa tuan-tuan. Inilah dilalaikan dengan benda-benda yang harus. Dilalaikan dengan benda-benda yang harus. Belajar, belajar tu harus menuntut ilmu, kan? Belajar, baca buku. Tapi tuan-tuan, kalau terlalu, maknanya berterusan sampai kita lupa nak melakukan benda yang wajib, boleh membawa kepada benda yang haram. Ini yang terpedaya dengan belitan syaitan tuan-tuan. Benda mubah tapi boleh membawa kepada haram. Kerana apa? Kerana disibukkan, dilalaikan, sehingga benda-benda yang wajib tidak dilakukan. Dan akhir sekali tuan-tuan pembuat rahimakumullah, belitan yang akhir sekali, marhalah yang akhir sekali tuan-tuan, marhalah yang keenam tuan-tuan,
bila dia gagal untuk buat syaitan gagal untuk mendekati seorang insan itu dengan kelima-lima kategori ini, dia akan bawa kepada kategori yang paling akhir sekali, kategori yang keenam yang paling susah yang biasa berlaku pada kita. Apakah dia tuan-tuan? Ayyushghilal insan bil amalil mafdul amma huwa afdalu minhu bi amali muayyanin tayyibin walakinnahu yanshaghilu bihi amma huwa atyabu wa afdalu minhu. Yang keenam, yang terakhir sekali, iblis akan berusaha menyibukkan manusia dengan amalan ibadat yang kurang utama, lalu tertinggal dan melupakan yang afdal. Ini orang yang juga dikira sebagai belitan. Dia buat amal ibadah tuan-tuan, tapi dalam kesibukan dia nak pergi cari amal ibadah yang kurang utama, jadi dia tinggalkan amal ibadah yang utama yang biasa dia buat. Jadi apa piawaian tuan-tuan? Apakah piawaian nak pastikan amal ibadah tu utama dan tidak utama? Piawaiannya adalah letak pada hadis Nabi lah. Hadis Nabi yang menentukan sama ada amal ibadah itu utama ataupun tidak. Sebab kita kadang-kadang kita biasa buat amal ibadah yang tidak mengikut hadis yang Nabi tak suruh, kan? Bukan tak boleh buat, boleh buat, tapi jangan sampai dalam kesibukan kita nak buat benda yang kurang utama, kita tinggal yang lebih utama. Dua-dua ibadah, tapi ada kategorinya. Contohlah tuan-tuan, contoh kita nak pergi tolong orang, nak terlibat dalam NGO, nak pergi tolong orang tuan-tuan, kan? Nak tolong orang yang susah, benda yang ibadah, benda baik. Tapi pada waktu yang sama, ayah mak kita kat rumah tu perlukan bantuan kita tuan-tuan. Tak ada orang jaga dia. Mana yang lebih utama? Ada juga orang keluar pergi tolong orang, tapi ayah mak dia tinggalkan begitu saja. Ini kita lihat kan hadis Nabi SAW kan, Nabi pernah jelaskan seorang sahabat nak pergi keluar jihad, kan? Kemudian bila sahabat ni minta izin pada Nabi nak keluar pergi berjihad, Nabi kata, mak kamu ada orang jaga tak? Tak ada ya Rasulullah, mak kamu kan tak apa sihat kat rumah. Jadi kamu dengan menjaga ibumu itu lebih utama daripada kamu pergi keluar berjihad. Ini antara benda yang dua-dua betul, tapi jangan sampai kita pergi, kita meninggalkan yang lebih utama tuan-tuan. Ini antara yang 5 tuan-tuan, 5 peringkat yang penting yang dilakukan oleh 6 marhalah yang penting yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai khulasahnya tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, jangan kita mudah untuk terpesona dengan belitan iblis yang bermula daripada cuba untuk mengkafirkan insan, dan bila gagal dia akan cuba bawa kepada menghiaskan manusia ataupun hamba-hamba Allah ni dengan benda-benda yang bid'ah. Bila dia tak berjaya juga tuan-tuan, dia akan bawa kepada dosa-dosa besar, kemudian dia bawa kepada dosa-dosa kecil, dan akhir sekali tuan-tuan yang kedua akhir, dia akan sibukkan manusia ini dengan benda-benda yang harus sehingga dia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, dia dalam kesibukan dia mencari ibadah yang kurang utama, dia sanggup untuk meninggalkan amal-amal ibadah yang lebih utama. Dia tinggalkan dia lalaikan, dia tinggalkan terus amal-amal ibadah yang lebih utama yang seringkali dia lakukan. Ini antara 7 kategori ataupun 7 marhalah yang seringkali dilakukan oleh syaitan untuk melalaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadikan ini sebagai kita punya pedoman kita pada tahun baru ini tuan-tuan, 1445 Hijrah. Kita jadikanlah 6 ataupun
enam kategori ini sebagai pedoman kita agar kita tidak terjerumus dalam belitan syaitan. Jadi saya rasa cukup sekadar di sini sedikit perkongsian dengan tuan-tuan puan-puan rahimakumullah berkenaan dengan belitan syaitan yang boleh menyebabkan seorang itu terjerumus dalam kesesatan tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita berterusan berpegang dengan sunnah, berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Al-Quran agar kita dihindari daripada belitan syaitan ini. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.